Hai semua, apa kabar? Thank you yang udah klik video ini. Semoga semua yang nonton dalam keadaan sehat ya. Amin. Yang akan aku ceritakan kali ini adalah film India berbahasa Tamil, bukan film Bollywood ya, beda. Tapi kita nggak akan bahas apa perbedaannya, nanti intronya kepanjangan. Film dengan genre komedi hitam ini berjudul Super Deluxe, di mana ada 3 kisah berbeda yang nggak berkaitan sama sekali di awal, tapi ada sesuatu yang membuat mereka terhubung di bagian endingnya. Ceritanya akan cukup panjang karena film ini durasinya hampir 3 jam tanpa lagu, dan juga karena mengandung beberapa cerita. Udah aku usahakan untuk meringkasnya sesingkat mungkin ya. Oke, langsung aja ke ceritanya. Kisah pertama adalah pasangan suami istri bernama Fembu dan Mukil yang menikah karena dijodohkan. Fembu yang masih belum bisa melupakan kekasih masa kuliahnya dulu, mengajaknya datang ke rumah selagi Mukil sedang pergi kursus akting. Entah kenapa tiba-tiba selingkuhannya ini malah meninggoy di tempat. Fembu yang panik berusaha untuk menyembunyikan mayatnya. Nggak berselang lama, Mukil pulang. Sebelum Fembu sempat cerita, ada tamu yang datang dan saat Mukil ingin menyajikan minuman, dia menemukan mayatnya yang ternyata disimpan sama Fembu di dalam kulkas. Setelah Fembu menjelaskan kronologinya, dia mengusulkan untuk menghubungi polisi aja karena dia berniat untuk bertanggung jawab. Tapi Mukil nggak mau karena itu akan menjatuhkan harga dirinya sebagai laki-laki dan sebagai suami. இது பாரு முத இந்த பாடி எங்க இருந்து டிஸ்போஸ் பண்ணிடலாம் டிவோர்ஸ் பேப்பர்ல சைன் போட்டு கொடுத்து போயிட்டே இருக்கணும். Mereka mencari berbagai cara, tapi nggak ada yang cocok. Jadinya, Mukil ngambil golok dan nyuruh Fembu memutilasi mayatnya. அதை பார்த்தா கூட கரை வாங்கிட்டு போகல கூட்டிடுச்சுன்னா நீ தானே கொலை பண்ண நீ கட் பண்ண நான் கொலை பண்ணல, அவனா செத்துட்டான். ரைட்டா போய் அங்க உட்காரணும். போய் கையும் ஓடல காலம் ஓடல, ஆனா கழுத்துல கத்தி வச்சுட்டு உனக்கு அந்த லாஜிக் புரியுதுல? என்னால முடியல. போடு. Oh shit. Karena sama-sama nggak bisa melakukannya, Mukil ngasih ide lagi untuk masukin mayatnya ke dalam kasur, terus lempar dari balkon, lalu mereka akan bawa pakai mobil ke suatu tempat. எனக்கு எப்படி தெரியும் நான் மட்டும் டெய்லி டெட் பாடி டிஸ்போஸ் பண்றேன். Mereka berniat meninggalkan mayatnya di pinggir jalan yang sepi, tapi gagal karena ada CCTV-nya. Kemudian mereka memutuskan membawa mayatnya ke rel kereta api untuk membuatnya seolah-olah kecelakaan. Karena keretanya belum datang, mereka pergi cari makan dulu. Saat ditinggal Fembu beli makan, Mukil malah ngajak ngobrol mayatnya dan bilang kalau dia sebenarnya suka sama Fembu. Ngapain juga lu Mukil curhat sama mayat? ஏதோ காலேஜ்ல லவ் பண்ணேன், அதுதான் கல்யாணம் ஆயிடுச்சுல, விட்டுட்டு போக வேண்டியதானே. எனக்கு அவள் ரொம்ப பிடிக்கும்டா. Lalu mereka kembali lagi ke rel kereta dan Fembu dapat telepon dari seorang inspektur kepolisian yang ternyata udah ngebuntutin mereka dari rumah. Sebelum lanjut ceritanya mereka, kita beralih dulu ya ke cerita kedua. Sekelompok anak remaja yang terdiri dari Suri, Fasan, Tuyavan, Gaji, dan Mohan bolos sekolah untuk menonton film dewasa bersama di rumah Tuyavan. Tanpa diduga, pemeran wanita di film tersebut adalah ibu salah satu dari mereka, yaitu ibunya Suri. Karena shock, dia sampai nggak sengaja mecahin TV lalu pergi. டேய் சூரிய உங்க அம்மாடா. டேய் கத்தார பக்கத்து வீட்டுல கிட்ட போதுடா கத்தாதடா. அவன் டிவியை வச்சுட்டு போயிட்டான்டா. சாயங்காலம் எங்க அப்பா வந்தா தொலைச்சிருவான் மச்சி. அதுக்கு நீ ஏன்டா கத்துற? Ketika Mohan berusaha mengejar Suri, mereka hampir menabrak sebuah bajai. Karena sedang emosi, Suri malah melempar batu dan memecahkan kacanya. Si supir yang marah jadi ngejar mereka dan ingin kasih pelajaran. Suri pergi menemui ibunya dengan membawa sebuah obeng. Karena terburu-buru, dia terpeleset dan obengnya malah menusuk perutnya. Mohan yang melihat si supir bajai masih di sana meminta bantuannya untuk membawa Suri ke rumah sakit. Tetangga mereka yang ikut menolong menelepon ayahnya Suri untuk segera datang menyusul.
Karena lukanya cukup parah, Suri disarankan untuk dibawa ke rumah sakit yang lebih besar, tetapi ayahnya memaksa untuk membawa Suri pulang ke rumahnya untuk didoakan. Sekilas tentang ayahnya Suri, dia seorang pengangguran yang mendedikasikan hidupnya untuk mendalami kehidupan spiritual. Diceritakan bahwa dia pernah ingin bunuh diri dengan cara menenggelamkan dirinya ke laut. Tetapi ketika dia melihat ombaknya terlalu besar, naluri untuk hidup muncul lagi. Dia selamat karena berpegangan sama patung Yesus, tapi dia menganggap dirinya bukan Kristen, karena baginya, patung tersebut adalah dewa tsunami yang telah menyelamatkannya. Tahu Suri dibawa pulang ke rumah ayahnya, ibunya segera menyusul dan berhasil membawa Suri ke rumah sakit lain. Di sana dia berusaha mencari bantuan agar Suri bisa ditangani segera sampai rela jika harus menjual ginjalnya. Ayah dan ibunya Suri ini udah berpisah. Mereka saling menyalahkan satu sama lain, di mana ibunya Suri mengatakan keluarga mereka jadi seperti ini karena suaminya nggak bertanggung jawab. Tapi suaminya juga benci sama istrinya karena pekerjaannya. Di sisi lain, Tuyavan memikirkan cara bagaimana membeli TV baru sebelum ketahuan oleh ayahnya. Karena harga TV yang cukup mahal, dia mengajak Fasan dan Gaji untuk menemui seorang gangster bernama Idi Amin. Mereka ditugaskan untuk menemui seseorang di Maya Plaza dan mencampurkan sebotol cairan ke minuman orang tersebut. Mereka harus pastikan minumannya diminum, lalu mereka harus melapor. Karena pada dasarnya mereka bukan anak jahat, setelah minuman itu diberikan, Tuyavan berinisiatif memberitahukan bahwa minuman tersebut sudah diracun. Tapi ternyata itu semua cuma jebakan Idi Amin untuk ngetes mereka. Ketika yang lain ikhlas dipukul, lain hanya dengan si Fasan. Karena dia takut, dia menghindar dan jadi kejar-kejaran sama Idi Amin. Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Belum beres satu TV, nambah lagi satu buat ganti rugi. Tahu itu TV Surya వచ్చేది నాయడా సెర్పాలు అడి వాంగనో Gaji memberi saran gimana kalau kita nyuri aja di salah satu rumah seorang pendatang. Orang ini jadi kaya karena bunga hasil dari usaha pegadaian. Jadi dia berdalih kalau ini tuh bukan pencurian loh, tapi emang haknya kita aja. Emang ya orang, kalau udah kepepet ada aja teorinya. Percobaan mereka berhasil, tapi saat mereka mau beli TV-nya, ternyata itu uangnya udah nggak berlaku. Padahal si Tuyavan ngelihat ada duit banyak di laci, tapi dia nggak ambil semua, karena menurutnya mereka nggak butuh sebanyak itu. செடி விட்டு எடுக்கலாம் மச்சான் எப்படி இன்னொரு பஸ்ல காசு இருந்தது பார்த்தேன் மச்சான் அதை முதல்ல எடுக்கிறதுக்கு என்னடா நமக்கு எதுக்கு மச்சான் ஏன்டா Mau nggak mau mereka harus kembali lagi, tapi di percobaan kedua, mereka kepergok sama seorang perempuan yang ternyata adalah alien. Ada-ada aja nih ceritanya ya. நீங்க யாருங்க சேட்டு மேடம் காமசூத்ரா பியூட்டி Dia udah lama tinggal di bumi dan ingin mencari teman baru untuk mendampinginya. Ketika yang lain pada takut, cuma Gaji yang terpesona, sehingga membuat si alien ini jadi tertarik sama dia, lalu membuat cloningannya Gaji dan membiarkan mereka pergi dengan membawa uangnya. எதுக்குடா வெளிக்கிற ஆளு முன்னாடில எங்க அக்கா வீத்து விடுற என்னை நம்பு. டக்குனு முடிச்சுக்கடா வசதி டக்குனு முடிச்சுக்கடா இது ஒரு கனவு தான்டா Sebelum lanjut, kita ke cerita ketiga dulu ya. Seorang anak kecil bernama Raskuti sedang menunggu kedatangan ayahnya yang udah bertahun-tahun nggak pulang. Sekali buka pintu, bukan. Dua kali buka pintu, bukan lagi. Kemudian datanglah sebuah taksi dan semua orang keluar rumah. Udah excited banget nungguin, tapi yang muncul malah... Jadi ayahnya ini selama nggak pulang ternyata jadi transgender.
Awalnya namanya Manikam, sekarang jadi Shilpa. Istrinya pun syok ngelihat perubahan suaminya. Jadi selama ditinggal bertahun-tahun, ternyata suaminya jadi perempuan. Nggak kebayang dia akan ngelihat suaminya dandan, pakai sari di depan muka dia. Tapi bukannya merasa bersalah dan minta maaf kayak gitu ya. Suaminya malah bilang, sebagai wanita, aku mengerti keadaanmu Jyoti. ஒரு பொண்ணா உன்னோட கஷ்டம் எனக்கு புரியுது ஜோதி. Beda dengan Raskuti, dia langsung bisa menerima kondisi ayahnya. Dia bahkan mengajaknya untuk datang ke sekolahnya karena selama ini dia diejek nggak punya ayah. அப்ப சாப்பிட்டுக்கலாம் காசு கடைக்கு போய் கை தட்டுவோம், ஆசீர்வாதம் பண்ணுவோம், காசு கொடுப்பாங்க. ம். ஆ. ம். 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 டட்டட்டடட்டடட்ட. ஏய் சூப்பர் பண்ணி வாய்ப்பே இல்ல Kemudian saat mereka di toilet umum, seorang aparat yang melihat Silpa bersama anak kecil langsung menuduhnya sedang melakukan pelecehan dan membawa mereka ke kantor polisi. Setelah dikonfirmasi melalui telepon, dia dibebaskan. Tapi datanglah seorang inspektur yang melarang mereka pergi dan menyuruh anak buahnya untuk mengkonfirmasinya langsung ke rumahnya. Tapi ternyata itu cuma akal-akalannya aja untuk melecehkan Silpa. Merasa nggak berdaya, Silpa cuma bisa pasrah. Setelah itu mereka tetap pergi ke sekolah, tapi Silpa ditolak masuk karena penampilannya, dan dia dicemooh juga di sana. Ketika anaknya masuk ke dalam untuk memanggil teman-temannya, dia pergi membeli tiket untuk pulang ke Mumbai. Teman-teman Raskuti mengejek ketika melihat ayahnya. Merasa nggak terima, dia menghajar mereka. அப்பா அப்பா மாதிரி கர்றா உங்க அப்பா அம்மா மாதிரி கர்றா சாப்பிடாத ஸ்கூட்டி, ஸ்கூட்டி சாப்பிடாத. செல்லம் பார்க்கணும் சார். இல்ல சார், என் பையன் friend. Saat di perjalanan pulang, Silpa menasehatinya, tapi dia telat sadar kalau anaknya menghilang. Setelah dicari nggak ketemu, dia memutuskan untuk balik ke kantor polisi meminta bantuan. Tapi bukannya ditolong, malah dihina. Karena udah nggak tahan sama penghinaan yang dia dapat, dia ngelawan balik. Tahu sendiri kan, kalau tenaga pria plus wanita jadi satu. Silpa yang biasanya ngamen dengan memegang kepala orang sebagai simbol memberkati gitu, saat itu dia memegang kepala si inspektur tapi menyumpahinya mati. Nah, adegan ini ada kaitannya nanti nih di ending cerita. Inspektur ini adalah orang yang sama yang ngebuntutin Vembu dan Mukil. Setelah menerima telepon dari inspektur itu, Vembu dan Mukil diminta untuk mengikutinya ke sebuah pabrik kosong. Di sana, dia memberikan penawaran untuk membantu mereka asal Vembu mau tidur dengannya. சத்தியமாக என்னால் அது மட்டும் பண்ண முடியாது. எல்லாரும் கூடயும் பண்ணுறதுக்கு நான் ஒன்றும் ஆயிட்டும் இல்லை. எதுக்காக என்னை டிவோர்ஸ் பண்ணணும்னு நினச்சி இந்த காரியத்தை நீயே போய் பண்ண சொல்கிறல. ஜெயிலுக்கு போயிட்டு அங்க இந்த மாதிரி நடக்காது. Di sisi lain, setelah dari rumah sakit, ayahnya Suri balik lagi ke rumah dan berdoa. Temannya memberikan uang untuk membantu pengobatan anaknya dengan cara menjual motornya. Karena saat mencari pinjaman gak ada yang mau ngasih. Mereka bilang saat mereka sakit mereka gak dibolehin berobat. Tapi kenapa giliran anaknya yang sakit malah ke rumah sakit? Kemudian dia teringat sama kejadian ketika dia kena tsunami. Dia selama ini berpikir cuma dia yang selamat dari bencana itu, tapi ternyata enggak. Sehari sebelumnya, dia ketemu dengan Silpa nih ternyata. Ketika Silpa ingin minta didoakan karena dia merasa dosanya udah bikin dia kehilangan anaknya, di situ terkuak kalau ternyata dia juga selamat dari tsunami karena berpegangan sama patung yang sama. Setelah itu dia ngacak-ngacak patungnya karena selama ini dia pikir cuma dia orang pilihan Tuhan. Lalu temannya mengatakan, jangan karena bukan satu-satunya yang diselamatkan, lalu jadi kehilangan iman. Cari Tuhan melalui hati, bukan kepala. Ketika patungnya jatuh dan pecah, mereka melihat ada banyak banget belian. Silpa yang nyari Raskuti nggak ketemu, memutuskan untuk pulang. Tapi ternyata anaknya ada di rumah. Dia sengaja meninggalkan ayahnya karena dia tahu ayahnya pergi membeli tiket untuk pulang ke Mumbai. Dia ingin ayahnya tinggal bersamanya karena dia dan ibunya nggak keberatan dengan penampilannya. Akhirnya Silpa memutuskan buat tetap tinggal di sana bersama mereka dan janji nggak akan pernah meninggalkan anaknya lagi. அப்பா இனிமே உன்னை விட்டு போக மாட்டேன்டா ராஸ்குட்டி. சக்கரை என்ன பண்ணலாம்? ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டு டிவி பார்க்கலாமா ஷில்பா
Fembu memohon kepada Mukil untuk menolongnya, dan Mukil pun berpikir, walaupun udah disakitin, bukan berarti Fembu pantas diperlakukan seperti itu. Mereka berusaha menyusun rencana, tapi gagal. Fembu disuruh memborgol Mukil di pintu mobil, kemudian si inspektur mengarahkan Fembu dan mencoba merekamnya. சார் அப்படியே போ சார் அங்க போ சார் 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 வேணாம் சார் சார் எதுக்கு ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்ப பஜார்ல நல்ல நல்ல சார் ப்ளீஸ் சார் ஆனா முத தடவை மாதிரி இருக்கும் நீயே பார்த்து சந்தோஷப்படுவேன்னா பாரு சார் சார் பின்னாடி போ Setelah kejadian yang begitu menegangkan, tiba-tiba ada TV terjun dari atas menimpa si inspektur dan dia meninggoy di tempat. Adegan yang cukup wow sekali ya. Nah, TV ini dari mana asalnya? Ini dia. Teman-temannya Suri yang udah dapat uang langsung beli dan gantiin TV di rumah Tuyavan dulu. Baru nanti beli lagi buat TV-nya Idi Amin. Mereka minta perpanjangan waktu sampai besok, terus si Fasan dengan santainya bilang, tenang aja, nanti TV-nya kita ganti sama yang lebih gede. அண்ணே இன்னைக்குனா உங்களுக்கு 48 இன்ச்சு டிவி நாளைக்குனா உங்களுக்கு 50 இன்ச்சு டிவிண்ணே. Lalu mereka pulang, ganti TV-nya, dan buang TV lamanya. Mereka pergi ke atap dan main lempar aja ke belakang bangunan, yang ternyata itu pabrik kosong yang ada si Fembu dan Mukil. Jadi, tanpa sengaja mereka nolong Fembu. 1 2 3 2 3 Mereka yang tadinya mikir hampir ngebunuh orang pakai racun, malah beneran ngebunuh orang tanpa mereka tahu. Mukil meletakkan mayatnya si inspektur ke dalam mobil dan membuat seolah-olah kedua mayat itu saling terhubung, dan gak ada kaitannya dengan mereka. Lalu mereka pergi membuang TV-nya. Kemudian hubungan mereka jadi membaik setelah kejadian tersebut. Ini yang aku bilang di awal, cerita mereka nggak berkaitan, tapi terhubung di endingnya. Inspektur yang sama yang melecehkan Silpa dan hampir melecehkan Fembu meninggoy di tangan teman-temannya Suri karena TV yang dipecahkan Suri saat menonton film dewasa ibunya. Terus juga yang Silpa pegang kepalanya si inspektur, terus bilang mati, ternyata kejadian. Suri juga akhirnya selamat dan berbaikan dengan ibunya. Ibu dan ayahnya juga jadi membaik dan bisa saling berkomunikasi lagi. Ide yang sangat luar binasa sih menurut aku, tapi juga agak membanggongkan dengan kehadiran alien dan TV terjun itu. Tapi overall film ini menghibur dan aku nggak menyangka ternyata film Tamil bagus juga. Ada makna-makna yang bisa dipetik juga dari film ini. Oke, itu dia cerita dari film Super Deluxe. Semoga menghibur dan maaf kalau ada kurang-kurang. Gak ada manusia yang sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.